My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita bertemu pada halaman 152 daripada surah Al-A'raf, surah yang membongkar kepada kita penerangan lanjut kepada surah Al-An'am, iaitu berkaitan dengan tauhid. Pada surah Al-An'am bercakap tentang kehebatan, kebesaran Allah pada alam maya, pada ayatillah ataupun ala illah. Pada surah Al-A'raf ini Allah membawakan kisah ayyamillah kepada mereka yang memperjuangkan tauhid, mereka yang mendustakannya. Tetapi Allah mulakan dahulu pada halaman 1-2 ini tentang satu kisah penting menyorot sejarah manusia, Nabi Adam alaihi salam sahaja. Dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, ya. Tak sabar saya nak menyorot sejarahnya, menarik ni, ya. Dan begitu banyak pengajarannya, pelajaran yang penting. Dan kalau kita lihat susunan di dalam Al-Quran ini, kalau mula dengan peraturan, ya, daripada surah Baqarah sampailah pada surah Al-Maidah, kemudian dibawakan kepada tauhid semula, ya, pada tauhid. Pasal kadang-kadang ada orang kata bukankah iman dulu, ya, memang iman dululah, ya, tetapi dalam masa yang sama kalau orang beriman tak ikut peraturan, dia kata dia percaya kita mesti jaga keselamatan. Tapi dia tak pakai tali pinggang keledar, kan, traffic light warna merah dia langgar je. Jadi tak praktikal, ya. Jadi Allah mulakan dahulu dengan peraturan-peraturan, mungkin berat sedikit tuan-tuan, tetapi sambil daripada surah Baqarah, surah Ali Imran itu ada juga nilai-nilai keimanan yang disampaikan. Tetapi surah Al-An'am, surah Al-A'raf ini meneguhkan lagi kepada apa yang kita perlu bina dalam kehidupan sebagai asas dalam kehidupan. Jadi mari sama-sama kita mulakan dahulu dengan kita berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu kami. Tuan-tuan boleh share di Facebook. Kita ingin memulakan dengan suratul Fatihah bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian. Mari kita mulakan hari ini ataupun pelajaran kita pada hari ini dengan Ummul Quran, surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin
Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan Ummul Quran Al-Fatihah yang penting untuk kita sama-sama hayati dalam kehidupan kita seharian, dan kita melihat bahawa sebenarnya kita perlukan hidayah yang amat penting daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghalang daripada godaan, ya, daripada serangan syaitan yang mereka sama-sama ataupun iblis ini, ketuanya ini sudah pun berazam macam mana peristiwa ini. Jom kita lihat apakah sinopsis halaman 152. Bermula daripada ayat yang ke-12 hingga 18, menyambung kisah semalam pada ayat 11, penyesatan syaitan dan pengusirannya dari syurga, ya, iaitu iblis dan syaitan yang diusir daripada syurga. Dan yang ke-19 ayat 19 hingga 22 kita akan melihat kisah Nabi Adam di syurga dan bagaimana syaitan ni adalah kuncu-kuncu daripada iblis, Ustaz, ya, yes, yang derhaka kepada Allah, yang cuba menipu daya. Dan kita kena faham, kita akan memahami bagaimana syaitan dan iblis ini menggoda manusia sehingga kan kita semua tidak terlepas daripada azam mereka yang telah diwartakan, ya, di dalam halaman 152 ini. Jadi mari sama-sama kita bersedia halaman 152, adik-adik sila bersedia. Kita nak baca ayat 12 hingga 19 bersama Ustaz Tarmizi. Insya-Allah. Terima kasih pada Ustaz Fazrul. Surah Al-A'raf ni, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, dia ayat dia panjang-panjang kat Ustaz. Ya. Ayat dia panjang-panjang. Jadi mencabar jugalah. Dia kalau surah makiyah yang panjang, Al-A'raf dengan Syu'ara. Syura atau Syu'ara kan, tapi Syu'ara tu dia ayat pendek-pendek. Ayat pendek-pendek. Yang ini panjang-panjang, 25 muka surat. Allahu Akbar. Baru habis. Surah dia panjang, halaman dia, ayat dia pun panjang juga. Jadi kita hati-hati dan kita mudah-mudahan Allah memudahkan bacaan kita sehingga ayat 19 19. Okey, ayat 19 12 hingga 19. Mari sahabat-sahabat semuanya kita baca. Saya nak cuba dengan mula ini dengan ini pasal satu pelajaran yang penting, Ustaz. Penting. Kita baca tegas sikit boleh, Ustaz? Betul. Kita baca dengan Ros mungkin. Ros. Ini style Sudais, ya. Allahu Akbar. Tengok, jangan sedih dah. Okey. Kita tak ada apa-apa, jom kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا
آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 12 hingga 19 yang menyambung pada kisah kita semalam, bermula daripada ayat 11 bila Allah menyatakan walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum. Allah menciptakan kamu, Allah bentukkan kamu, dan kemudian bercakap kepada para malaikat, bersujudlah, maka bersujudlah, ya, kecuali iblis yang pada waktu itu di syurga, ustaz, ya. Iblis juga berada di syurga tapi dia tidak mahu menjadi di kalangan orang yang bersujud. Jadi di sini kalau kita lihat pada ayat 11 ini menunjukkan kepada tahap-tahap penciptaan manusia daripada fizikalnya sampai kepada spiritualnya itu, dan juga disampaikan tentang hubungan di antara manusia dengan malaikat dan juga dengan jin, ya. Iblis ini adalah daripada kalangan jin. Jadi pada ayat yang ke-12 Allah berfirman, apakah yang menghalangmu untuk bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Penting kita lihat di sini Allah bercakap pada iblis ini, ustaz, ya. Yes, mengapa kamu tak nak sujud padahal aku dah suruh? Kan? Amartuk itu aku dah suruh, aku dah perintahkan, tapi kamu tak nak buat. Yeah. Jadi bila Allah ni yang bertanya kepada iblis, apa jawab iblis? Iblis ini dia ada kemahiran memberi alasan. Ada kemahiran. Jadi jangan suka bagi alasan. Tapi kadang-kadang alasan itu betul. Okey. Yeah. Alasan yang digunakan ini tidak diterima oleh Allah. Apa kata iblis? Ana khairum minhu wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iaitu aku diciptakan daripada api dan dia diciptakan daripada tanah. Jadi dia cuba membanding-bandingkan dia ni kalau kita cakap tentang iblis ini, dia adalah satu senior. Adam junior. Tak boleh, dia ni junior ni muda lagi daripada saya ni, tak boleh. Saya nak bersujud bukan sujud ibadah tapi ini adalah sujud tashrif, pemuliaan. Zaman sekarang ni lebih kurang macam tabik lah, tuan ustaz, ya, tabik spring. Kan, tabik. Dan lebih daripada itu, apa yang berlaku dalam ayat 12 ini ialah yang suruhnya Allah. Allah memberi pangkat ataupun tugas kepada Nabi Adam dan memberi arahan kepada iblis untuk tolong hormat sikit. Itu saja yang Allah suruh. Tetapi rupa-rupanya bagi iblis ialah dia tak nak. Dia kalau kita tengok dalam surah lain nanti, ya, dia menyatakan bahawa aku ni nak beribadah hanya pada Allah. Ini adalah hujah-hujah orang yang menyatakan rasa macam logik. Betul lah, dia nak hanya mentauhidkan Allah. Jadi dia tak nak menyembah kepada manusia, nak ikut arahan manusia. Buat apa ikut arahan bos? Buat apa ikut arahan undang-undang? Kerana apa? Kerana yang penting hanya pada Allah. Tak payah kita nak ikut cakap doktor ke, doktor cakap begini, tak payah. Kan? Pasal yang penting Allah. Betul. Allah boleh menyembuhkan, tak payah ikut cakap mak ayah. Pasal Allah yang mencipta mak ayah. Sampai tahap begitu lagi. Logik yang sebenarnya diambil daripada mana, tuan-tuan? Bila kita tidak mahu menghormati orang yang Allah suruh jalankan tugas, itu sebenarnya kemahiran iblis. Ya. Jadi qala, kata Allah, fahbit, ya, maka turunlah kamu daripadanya kerana kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri. Jadi ini adalah peranan ataupun apa yang berlaku. Yang menyebabkan dia tidak mahu sujud itu bukan apa? Allah bongkar kerana kamu takbur. Kamu rasa kamu lebih hebat, ya. Fakhruj innaka minas saghirin. Kamu rasa kamu besar, takabbur itu daripada perkataan kabara. Tapi kamu keluar, kamu daripada kalangan orang yang kecil, orang yang hina. Kerana apa? Takabbur itu menyebabkan seseorang itu menjadi hina. Dalam dunia ni saatnya makin pangkat lebih tinggi, orang itu biasanya makin sombong. Tapi kalau pangkat makin tinggi di sisi Allah, orang itu sepatutnya makin merendah diri, ya, dalam kehidupan seharian, baru orang itu digelar sebagai orang yang mulia. Jadi kata iblis pada ayat yang ke-14, qala anzirni. Tuhan, tak payahlah engkau denda aku cepat sangat. Tangguhkan aku dahulu ila yaumi yub'atsun, pada hari sehingga hari kebangkitan.
maka Allah kata innaka minal munzarin. Menarik ustaz ya. Iblis berdoa pada Allah. Minta. Iblis bukan tak percaya pada Tuhan ya. Iblis bukan tak percaya Tuhan. Percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu minta tolong, minta jangan hukum sekarang, tangguh sikit. Kan. Jadi dalam hidup kita ni kalau ada yang kata bahawa saya percaya pada Tuhan kan, tapi saya minta tangguh sikit solat tahun dekat nak masuk kubur. Oh itu ganas sikit ustaz ya. Kalau ada yang cakap begitu sebenarnya nak tunggu tu buat apa? Kan. Kalau nak baca Quran, saya dulu pun ada juga ustaz ya, ingatkan bertangguh tapi bila tengok ayat ni macam iblis sikit pula ni. Kita itu yang kita tidak mahu jadi. Bertangguh adalah satu perkara yang amat perlu diberi perhatian. Dalam masa yang sama kita bukannya bersegera-segera. Itu sebabnya perlukan ilmu. Kadang-kadang kita tak nak cepat-cepat sangat pasal perkara itu isti'jal. Minasyaitan juga. Betul. Tapi bertangguh juga untuk terus melakukan keburukan, itu juga adalah daripada iblis. Maka pada ayat 16 apa yang nak dibuat oleh iblis, fabima awaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim, ya, iaitu kerana engkau telah menghukum aku sesat, maka aku akan selalu menghalang mereka daripada jalanmu yang lurus. Jadi satu ialah dia minta tangguh, yang kedua ialah iblis ini berjanji la aqudanna, akan aku halang mereka semua daripada jalan yang lurus. Semua jalan nak baca Quran akan dihalang, nak solat akan dihalang, nak amanah di tempat kerja akan dihalang. Semua hidup kita tuan-tuan sekalian ada syaitan yang menunggu. Dah tuan-tuan belajar Quran betul-betul pun, main Quran time pun, lepas tu dia halang lagi. Dia akan kata, kamu kan dah baca sampai muka surat 152. Tak payah buat. Pahala dah banyak. Kan? Dah jutawan. Kan? Jadi perkara-perkara ini betapa mereka berazam la aqudanna, ya, maksudnya menghalang siratal mustaqim. Jadi mereka punya cara, iblis punya cara ini ada 4 strategi. Ayat 17 ini yang kita nak baca sekali lagi. Ustaz, ayat 17 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Sadaqallahul azim. Surahul Azim. Apakah halangan dan juga godaan yang dibuat oleh iblis ini yang diteruskan oleh syaitan, iaitu yang pertama, mereka ini akan datang daripada kanan ataupun daripada depan dulu. Aidihim daripada depan, daripada belakang, daripada kanan, daripada kiri, dan dinyatakan wala tajidu aktsaruhum syakirin. Ramai di kalangan mereka tidak bersyukur, ya. Jadi depan apa? Al-Hasan menyatakan dalam tafsir ini, ya, dalam perkongsian daripada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Amazing Quran ini, iaitu hari akhirat dengan mendustakan hari kebangkitan. Itu depan. Ya, maksudnya mereka syaitan akan pastikan kita tak ambil mudah pasal akhirat, maksudnya. Kalau daripada belakang ialah daripada menghiasi dunia mereka dan membuat mereka cinta kepadanya. Mesti hias elok-elok rumah dekat dunia, tapi rumah dekat akhirat tak dibangunkan sangat. Itu dia punya mindsetnya itu. Sama ada orang bukan Islam sudah pasti, tetapi orang Islam pun ia juga akan digoda. Daripada kanan apa? Iaitu samarkan perkara agama mereka. Mereka tak faham Quran, dia tak faham-faham, baca pun tak berapa enak, kan. Kemudian dia tak berapa kisah pasal solatnya, tentang agama, tapi bab dunia memang dia setiap sentimeter dia memang pandai. Misalnya belajar sampai 4 tahun untuk bab dunia, tapi bab akhirat tu tengoklah, ada sempat saya belajar. Kan. Kalau tak sempat nak buat macam mana, kan. Bukannya takkan semua nak jadi ustaz. Itu adalah idea-idea yang ditiupkan oleh siapa? Oleh syaitan. Dan daripada kiri iaitu merasakan bahawa dosa ataupun membuat mereka bersifat munafik.
dan menjadikan mereka cinta kepadanya. Maksudnya bercampur aduk amalan dalam kehidupan seharian. Jadi ini adalah panduan, dan di hujung ayat 17 itu wala tajidu aktsarahum syakirin. Kalau katakan iblis dah cakap begini, ramai yang tidak bersyukur, itu maksudnya apa tuan-tuan? Nak menguruskan cabaran syaitan, salah satu poin pentingnya syukur. Ya. Itu yang telah diulang ataupun disampaikan pada ayat yang ke-10, iaitu Allah bagi macam-macam di dunia ini. Kalau kita buat syukur, kita bersyukur, maka insya-Allah kita akan menjadi orang yang tidak mudah digoda oleh syaitan. Dan tanda syukur kita yang paling besar ialah bila kita dapat baca pada setiap hari pada masanya, iaitu apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu solat. Solat itu dia akan menghalang kita daripada pelbagai cabaran. Walaupun ada yang kata solat tapi dia terlibat juga dengan fahsyat wal munkar, tapi itu lebih baik, ya. Maksudnya lepas tu dia kena revise baliklah apa yang ada dalam solat, ya. Pasti puji Allah betul-betul, syukur betul-betul, dan dia jelmakan di luar solat. Ada orang solat tapi lepas solat dia lain perangai dia. Yang itu yang kita kena beri perhatian. Jadi membawa kita pada perkataan kita pada hari ini, sama-sama kita perhatikan, iaitu mana'a, maksudnya menghalang ataupun menegah. Inilah yang disampaikan pada ayat 12 sebentar tadi. Perkataan ini berulang 17 kali di dalam Al-Quran. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, pada ayat yang ke-12. Apa yang menyebabkan kamu ni terhalang? Apa yang menyebabkan kamu ni tak nak bersujud? Itu pertanyaan Allah kepada iblis, dan iblis menyatakan bahawa aku ni lebih baik. Ya, bila seseorang tidak mahu untuk ikut cakap Allah pasal rasa diri lebih baik, idea lebih baik, cara saya fikir lebih baik, perancangan saya lebih baik, sebenarnya seseorang itu sedang mengikut satu makhluk namanya apa, Ustaz? Iblis. Jadi jangan cakap bahawa saya lebih baik. Baik macam mana pun, saya masih lagi nak menjadi lebih baik. Bukannya saya jadi orang baik dan pandang orang lain hina, saya dah baca Quran, orang lain tak baca Quran, teruk ni. Ya, kita akan ajak, dan jangan pandang diri kita amat tinggi dan mulia menyebabkan kita jadi sombong. Jadi ini pelajaran yang kita akan sambung. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Bertemu kembali dalam My Quran Time. Hari ini kita berada di surah yang ke-7, surah Al-A'raf, muka surat ataupun halaman 152. Ustaz, tadi Ustaz sebut apa, godaan-godaan iblis, godaan syaitan. Ustaz, baru ni itulah juga seketika Ustaz, seorang inilah ada hamba Allah yang menyatakan bahawa Quran ni ataupun kelas pengajian Al-Quran sebagainya tak perlu bayaran, kena lillahi ta'ala sahaja. Bila mereka bertanya kepada pusat pengajian, yuran RM30 sahaja, yuran kita kata kehadiran lah. Dia kata kenapa nak kena ada kan? Bayaran. Kalau tuition lain lah, akademik penting sebagainya ni. Allahu Akbar. Itulah mentaliti ataupun kita kata bisikan-bisikan yang perlu kita halang. Tak lain tak bukan inilah ubat dia ataupun penawar kekuatan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita tidak digoda dan kita terus diberi kekuatan oleh Allah SWT. Di samping itu kita nak tengok menyambung lagi pengajian tajwid kita tentang izhar halqi, ataupun yang kita nak kongsikan hari ini, ya, hukum izhar dinamakan juga sebagai izhar halqi. Kenapa? Kerana semua huruf-huruf izhar tersebut keluar dari halqum, iaitu pangkal halqum, dua huruf alif, hamzah ataupun ha, tengah halqum ain dan juga ha pedas, dan hujung halqum iaitu huruf ghain dan juga huruf kha. Itu tempat keluar dia huruf halqum, izhar halqi. Maka bila kita baca, perlu kita ingat, bila kita nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf, 6 huruf-huruf ini, kita tak boleh baca dengung. Kita mesti baca dengan menjelaskan bacaan kita. Menjelaskan bacaan kita ataupun izhar, jelaskan bacaan kita. Jangan dengung dan juga jangan pegang dia, Ustaz.
Contohnya barangkali dalam ayat yang kita nak baca ataupun yang dah kita baca tadi, ayat yang ke-17. Contohnya ayat yang ke-17 iaitulah thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Wa min khalfihim. Nun mati bertemu dengan kha. Biasanya ustaz, kalau hukum izhar halqi ni dan juga tuan-tuan sahabat Al-Quran semuanya, jika nun mati ataupun nun sakinah bertemu dengan huruf ikhfa ni, di atas huruf nun tu ada tanda. Atas huruf nun tu ada tanda macam C terbalik macam tu. Kecil kan? Huruf C dia terbalik macam tu. Kalau mushaf Osmani. Mushaf Sama Osmani. Ada tanda. Jadi kadang-kadang kita tak ingat nama. Wa min khalfihim. Ini ustaz kata ni ada tanda atas nun ni. Jadi dia tak dengung. Dia jelaskan bacaan dia. Nama apa? Nama dia? Nama insya-Allah minggu depan ingat. Contoh. Yang penting bacanya betul. Bacanya betul. Tapi kalau boleh ingat juga apa nama dia. Tapi yang penting baca itu betul lah. Wallahu alam. Okey, terima kasih diucapkan Ustaz ya. Maksudnya baca kena betul ya. Tapi kalau dapat ilmunya tu lebih mantap lagi lah kan. Kalau tidak nanti bertukar-tukar kan. Betul Ustaz. Minggu ni rasa fikir yang ini dengung, minggu depan tak dengung kan. Jadi tak konsisten perkara tersebut. Jadi insya-Allah kita teruskan Ustaz dengan kita melihat sebentar tadi, kita tahu dah formula macam mana nak mengelakkan daripada cabaran godaan syaitan ini adalah apabila kita selalu bersyukur. Ya, bersyukur paling tinggi ialah bila kita dapat mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin dalam solat kita pada waktunya. Dan bila dah iblis merancang dan berazam pada ayat yang ke-18 itu, mereka keluar ya, qala keluarlah kamu daripada syurga dalam keadaan terhina dan terusir, madhuman madhura ya. Siapa yang ikut kamu, maka la'amla'anna jahannam minkum ajma'in. Pasti ada yang mengikutmu, pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan kamu semua. Jadi Allah nak mengingatkan jangan ikut kepada syaitan ya, pasal syaitan ini dia dah berazam ya, iblis ni dah berazam. Jadi bila dah berazam ni siapa ikut ya, pasal dia cakap tadi kami akan goda halang sana halang satu halang, kemudian dia akan mengajak orang kepada jalan songsang ya. Nanti akan bersama dengan iblis dan syaitan ini. Jadi bermulalah projek mereka. Mereka rancang jalan terus kan. Bukan macam sesengah dia rancang tapi tak jalan-jalan kan. Ini iblis pun. Maksudnya kena belajar daripada iblis ya, bahawa jangan sampai kita rancang tak buat tahun 2021 ini. Biasa kan tu, macam biasa dengar kan. Baik. Ayat 19. Wa ya adamuskun anta ya. Wahai Adam, Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama isterimu dalam syurga dan makanlah apa sahaja yang kamu berdua sukai. Tetapi jangan dekati satu pohon. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jadi Allah mengingatkan, tadi cakap dengan iblis. Kemudian dalam masa yang sama ini bercakap kepada manusia, kepada Adam dan juga kepada Hawa. Ya, pada peristiwa ini sudah ada Hawa sekali. Ya, pasal ada kat situ anta wa zaujukal jannah. Makan apa-apa yang kamu nak, tetapi satu pohon ini jangan dekat. Jangan dekat, nanti kamu jadi orang yang menzalimi. Maksudnya nanti berdosalah, berdosa. Baik. Jadi ada perbincangan, ada yang tanya sebenarnya ini syurga dekat mana ni? Syurga yang abadi nanti ke syurga yang peringkat awal? Banyak ulama kata ini syurga awal, tak sama dengan syurga abadi. Pasal syurga abadi nanti tak ada iblis dalam. Ya. Jadi apa seterusnya? Bagaimana projek in action oleh iblis, ayat 20 hingga ayat 22 kita baca bersama. Terima kasih Ustaz. Ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-22 tadi permulaan kita telah baca dengan bacaan murattal aras. Jadi untuk yang seterusnya ini saya nak sambung dengan Hijaz pula Ustaz. Mungkin agak tegas jugalah. Boleh insya-Allah. Jom sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, keluarkan suara anda. Kan, jelaskan suara, baca sampai sabar dah tu nak dengar cerita ni. Nak dengar cerita. Jom kita lontarkan suara dulu, lepas ni kita dengar cerita. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا
ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim itu adalah ayat 20 dan ayat 21 dan 22 Ustaz ya. 3 ayat sebentar tadi menyambung kepada kisah ya, kisah kita sebagai Bani Adam, bagaimana yang berlaku kepada Nabi Adam dan juga Hawa. Ya, sebagaimana kita tahu bahawa bukan sekadar Adam sahaja tetapi ada Hawa sebagaimana yang kita lihat pada ayat yang ke-19 sebentar tadi. Jadi project in action ya, bagaimana apa yang dirancang oleh syaitan, oleh iblis tadi itu bermula ya. Pasal Nabi Adam telah diingatkan jangan dekati kepada hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin, sudah diberikan peringatan. Jadi fawaswasa lahumas syaitan, apa yang dibuat oleh syaitan, kemudian syaitan membisikkan fikiran jahat pada mereka agar mereka menampakkan aurat yang selama ini tertutup ya. Poin ni kat sini fawaswasa lahumas syaitan liyubdiyalahuma, untuk menampakkan keduanya apa yang tertutup daripada auratnya ya. Apa yang berlaku ialah waswas daripada syaitan. Dan bila cakap tentang waswas ini bukan sekali je Ustaz ya. Waswas ni dia sebenarnya tak kuat pun. Dia tiup macam tu je, sikit bisik kan. Setiap kali waswas itu datang, dia datang kepada sadar, kepada lapisan nombor 1 dalam hati kita. Itu yang kita baca surah An-Nas, yuwaswisu fi sudurin nas. Nombor 1 sahaja. Nombor 2, nombor 3 ada strategi lain lah daripada syaitan, daripada musuh, daripada hawa nafsu dan sebagainya. Tapi di sini fawaswasalahuma syaitan menggoda siapa? Syaitan menggoda Adam dan Hawa. Ini penting pasal ada yang kata bahawa sebenarnya Adam tu digoda oleh Hawa. Itu kefahaman dalam sebahagian agama Kristian. Jadi mereka akhirnya melihat wanita sebagai penggoda. Betul. Ya, tapi sebenarnya yang menggoda mereka adalah siapa? Syaitan. Dalam surah Al-Baqarah Allah bercakap tentang fa'azallahuma. Ya, kat sini Allah menyatakan fawaswasa. Apa maksud bezanya? Di sini waswas tiup, fa'azallahuma itu ialah dia cuba jatuhkan sikit demi sedikit. Ya, mula-mula buat salah sikit, kat pejabat ambil selai kertas, lepas tu 2 helai kertas, lepas tu 1 rim, lepas tu 1 pejabat dia ambil sekali. Kan? Jadi itu adalah kaedah pada surah Al-Baqarah. Di sini bermulanya projek mereka ini dengan meniupkan sedikit demi sedikit, dan apakah yang berlaku? Mereka akhirnya Nabi Adam dan Hawa dekati pohon tersebut. Dan ketika mereka tiup itu, menariknya kat sini Allah menyatakan untuk menampakkan kepada pada ayat yang ke-20 ini ya, menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Ya. Jadi ekstrim kepada perjuangan syaitan ini ialah nak memastikan manusia ini Ustaz ya tidak berpakaian.
Itulah industri pornografi ataupun di dalam TV ke dalam internet ke, itu sebenarnya adalah projek syaitan. Allah. Ya, yang kita tuan-tuan sekalian kita kena jaga-jaga ya, dalam rumah kita, dalam masyarakat kita, iklan-iklan janganlah letak gambar wire kan, sebelahnya perempuan pula. Apa kaitan wire dengan perempuan kan? Tapi nak ceritanya ialah ada orang menggunakan strategi syaitan. Kan dia nak memanipulasikan. Zaman jahiliah perempuan dianggap sebagai komoditi, boleh dijual-jual, dipandang hina, tak nak buang begitu saja. Islam mengangkat perempuan dan wanita di dalam kehidupan. Baik. Jadi di sini waqala ya, apakah yang dicakapkan oleh syaitan? Tuhanmu hanya melarang kamu, dia dah mula dah nak memberi was-wasnya itu dengan nasihat. Dia kata apa? Tuhan kamu sebenarnya menghalang daripada pohon ini sebenarnya untuk agar kamu tidak menjadi malaikat ataupun tidak menjadi orang yang kekal di dalam syurga, ya, iaitu malakain au takuna minal khalidin. Dua perkara. Malaikat maksudnya apa? Kekal duduk dalam ni, pasal banyak malaikat. Jadi Allah tak nak kamu jadi malaikat. Tuhan kamu. Ya. Yang keduanya ialah kekal di sini, pasal kat sini selesa. Kalau kamu kamu tak pergi kepada pohon ini, kamu akan kekal kat sini. Sebenarnya ada perancangan lain. Okay. Siapa yang bagi idea ini? Syaitan. Ya. Dalam ayat yang ke-21 itu waqasamahuma, sambung lagi, mereka sanggup sampai bersumpah, inni lakuma laminan nasihin. Kami ini bersumpah, kami ini betul-betul nak bagi nasihat kat engkau. Sama ada engkau ni tak nak dijadikan amat baik macam malaikat, ya, ataupun kamu ini menjadi orang yang kekal. Biasalah ustaz ya, kalau katakan pergi hotel kan. Anak kita tengok, oh bestnya kan, abah boleh tak duduk sini sampai bila-bila. Kan itu psikologi manusia. Rupanya syaitan ini dia dah pandai dah. Lagi awal lagi buat marketing dia. Dia kata kalau kamu tak dekati pohon ini, sebenarnya kamu takkan kekal di sini. Dan apa yang berlaku? Awal-awalnya Nabi Adam tidak percaya, ya. Tapi bila sampai pada ayat 22 itu fadallahuma bighurur. Apa maksud kat situ? Dia memujuk mereka dengan tipu daya. Dalla ini ada kaitan dengan dalwa ustaz ya. Dalwa ni ialah macam kita ada timba, kita turunkan timba tu sampai ke bawah sikit, akhirnya kita boleh cedok air. Fa'adla dalwa. Fa'adla dalwa. Ya, dalam kisah Nabi Yusuf. Ya. Jadi sebenarnya syaitan punya strategi, dia mula-mula letak rendah sikit. Tak nak ikut. Bawah sikit. Tak nak ikut. Ya. Tak nak ikut. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Ya. Tak nak ikut. Rasa minggu depan tengok ya. Akhirnya dipersetujui, ya. Dan projek menggoda ini bukannya pendek, ya. Istilah kat sini falamma, ada fa dekat situ, maksudnya makan masa sikit. Zaqash syajarah, berdua itu Nabi Adam dan Hawa mendekati ataupun merasakan daripada syajarah itu, daripada pohon itu ada buah. Badat lahuma, bermulalah terbongkar ataupun ternampak aurat mereka, maka cepat-cepat wa tafiqa yahsifani alaihim min waraqil jannah, mereka tutup aurat mereka. Wa nadahuma, maka Allah menyeru pada mereka berdua bahawa bukankah kami ataupun aku telah menghalang kamu daripada mendekati pohon ini. Wa aqul, ya, dan aku telah menyatakan bahawa sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Jadi kesannya sampai nampak aurat, dan kesannya ialah sampai mereka ini pada kisah besok kita akan menyambung dikeluarkan daripada syurga. Dia bersambung-sambung ustaz ya, episod yang menarik. Dan apa pelajaran yang kita boleh ambil daripada sini? Banyak sangat ni ustaz ya. Banyak sangat. Satu yang paling pasti ialah syaitan ini dia buat marketing, memang dia apa istilah nusuk. Kan dia menusuk tu, dia perlahan-lahan, dia bukan tiba-tiba. Dia buat sikit. Itu sebabnya mengapa bila kita nak baca Quran ustaz ya, kita kena baca auzubillahi minasyaitanirrajim. Pasal apa? Pasal nak buat perkara baik pun kena minta lindung daripada syaitan, apatah lagi dalam kehidupan kita seharian. Pasal syaitan ni lagi baca Quran, lagi dia kata alamak kan, orang ni dia dah dapat formula untuk jauhkan aku. Kan? Jadi dia akan cuba halang juga. Mungkin lepas kita dah baca, kita rasa macam baik pula saya ni, banyak sedap pula. Perkara-perkara itu yang kita kena jaga. Dan kita melihat bahawa sebenarnya was-was ini mula-mula bila timbulkan dia pasal syaitan ni boleh datang daripada jin dan manusia ustaz ya, yang menimbulkan was-was ni. Jadi kadang-kadang kawan kita cakap tak payah baca Quran lah contohnya kan, astagfirullahalazim, kita cakap begitu kan.
Jadi dia pun tengok, dia akan tengok, alah nak tunjuk baik konon. Kita pun next time tak payahlah baca Quran. Astagfirullah, dah habis dah. Habislah. Kan? Lepas tu tak payahlah baca Quran. Betul jugalah. Dia akan mula masuk. Jadi macam mana sebenarnya nak mengelakkan daripada was-was itu? Memang dia akan attack pada setiap masa. Tidak pernah dia tak halang mana peluang kita sembahyang subuh khusyuk macam mana pun, lepas tu dia datang lagi. Apakah jawapannya tuan-tuan? Itu kita kena tunggu sikitlah sambungannya. Hari ini kita nak tengok situasi ataupun apakah gambaran halaman 152. Mari kita sama-sama saksikan. Iaitu kita bercakap tentang Iblis Studio. Dia suka membanding-bandingkan, dahlah buat tak baik kan. Lepas tu banding-bandingkan pula pada perkara yang tidak ada asas. Dan lebih daripada itu, gambar sebelah kanan itu, perjuangan iblis syaitan adalah membawa kita ke kiri, ke kanan, bukannya ke siratal mustaqim. Dan perkara itulah yang perlu diberi perhatian. Di bawah itu dinyatakan, kalau kita bercakap dalam syurga ada satu pohon yang tidak boleh didekati. Ini adalah dunia ataupun syurga yang ada lagi ujian. Seperti mana kita di dunia ini, kita ada ujian. Bukan semua benda kita boleh makan, bukan semua benda kita boleh ambil. Tetapi biasalah di kanan bawah itu bahawa syaitan cuba menipu, suka scam. Scam dah berlaku dah dalam syurga. Yang harapnya tuan-tuan membawa kita pada resolusi kita pada hari ini. Apakah resolusi tindakan agar kita tidak kena scam oleh syaitan? Kita doakan. Yang pertama, jangan rasa diri hebat hingga menyebabkan perasaan ego muncul dalam diri. Yang itu bukan kena scam. Kita yang akan scam orang pula lepas tu. Nombor satu. Yang kedua, berjaga-jaga dengan godaan iblis, syaitan dari pelbagai sudut dengan rasa syukur. Syukur akan menyebabkan kita terpeleot pun, kita akan kembali balik. Asasnya pada solat kita sebagai tanda syukur. Yang ketiga, berhati-hati dengan tiupan was-was daripada syaitan yang akan menyebabkan maruah kita jatuh di depan Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah yang kita ingin doa bersama agar kita dilindungi pada setiap masa. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa, kealpaan, kelekaan kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa ibu dan ayah kami ya Allah, ibu dan ayah mertua kami ya Allah. Ampunkan dosa mereka birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau jadikan segala amal salih kami hilang begitu sahaja dek kerana takabbur, riak yang bersarang di hati kami ya Allah. Maka ya Allah, jauhkan kami daripada sifat-sifat madhmumah, sifat-sifat yang tercela ya Allah. Akan tetapi hiasi kehidupan kami dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji ya Allah. Jauhkan kami daripada gangguan syaitan dan juga iblis. Jauhkan kami ya Allah daripada telinga kami mendengar was-was, hasutan daripada syaitan ya Allah. Akan tetapi jadikan pendengaran kami pendengaran yang senantiasa dihiasi dengan kalam-Mu Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sedar musuh kita dan kita dilindungi daripada was-was syaitan. Dan kalau ia datang pun Allah ubat dengan kita bertauz, auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apakah lagi yang perlu dibuat, itulah yang kita akan lihat pada hari esok. InsyaAllah hari ini ulangan pada jam 5 petang. Tapi kita nak melihat juga pada tuan-tuan yang ingin terus menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu usaha kita menyebarkan kesedaran. Syaitan perlu dikenali agar kita tidak tertipu kerana pelanduk selalu lupakan perangkap Ustaz tapi perangkap tidak pernah lupakan pelanduk. Inilah surahnya, surah Al-A'raf. Kita bertemu lagi pada jam 5, 10 dan juga 6 pagi esok. Kita dibawakan program ini oleh Mufas yang mendoakan tuan-tuan terus berjaga-jaga, minta lindung daripada Allah daripada syaitan yang direjam. My Quran Time
baca faham amal. واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب Rahmati kami dengan Quran, jadikan ia imam kami, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang My Quran Time itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Mufas.